hebatnya ataupun kuatnya amalan Abdullah bin Mas'ud, kekuatan dia itu lebih berat jika nak dibandingkan dengan Bukit Uhud, tuan-tuan. Jadi inilah Abdullah bin Mas'ud, sedikit sebanyak perawi pada malam ini. Mudah-mudahan kita kenallah para sahabat yang hebat-hebat ni, insya-Allah. Baik tuan-tuan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, kita masuk kepada hadis pada malam ini, yang mana Nabi SAW bersabda, inna baina yaday sa'ah taslim al-khassah, sesungguhnya apabila kiamat hampir tiba. Bila Nabi sebut dengan perkataan sesungguhnya apabila kiamat hampir tiba, erti kata bila dah dekat-dekat nak kiamat akan berlaku beberapa peristiwa. Dan maksud kata, sekali lagi kita boleh sebut bahawa kiamat tak akan terjadi selagi mana tak zahirnya perkara-perkara yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Yang pertama kata Nabi, orang yang memberi salam adalah kepada orang yang dia kenal saja. Ni tuan-tuan, tanda yang pertama sebelum terjadinya kiamat, orang banyak memberi salam kepada orang yang dia kenal-kenal saja. Soalan saya kepada tuan-tuan, berlaku tak berlaku lagi tuan-tuan? Berlaku dah. Berlaku dah lah. Orang segan nak bagi salam. Pasal apa segan bagi salam? Pasal antara faktornya tak kenal. Kalau kenal, kami bagi salam. Mai satu masa yang kenal pun dia tak bagi salam. Jumpa, hoi ya tuan-tuan. Hoi ya. Bahkan kalau cakap telefon sekalipun, hello dulu. Salam tu tak tahulah, kadang-kadang bagi salam, kadang-kadang tak bagi. Yang kerap bagi salam bila nak main open house, tu bagi salam. Ataupun panggil orang main rumah, bila nak pergi rumah satu orang, bagi salam. Yang tu tak lekang lagi lah setakat ni. Tapi nak cerita kata setiap kali berjumpa, nak sebutkan kalimah salam itu, semakin lama semakin pupih, semakin lama semakin kurang. Jika nak dibandingkan dengan para sahabat zaman sahabat dulu tuan-tuan, bila mana sahabat ni ada yang seronok pergi pasar. Bila orang tanya dia, pasal apa seronok pergi pasar? Pasal bila mana aku pergi pasar, aku jumpa ramai orang. Bila aku jumpa ramai orang, aku suka sebarkan salam. Ni sahabat tuan-tuan. Dia suka pergi cari orang, pergi pasar, tempat yang ramai orang. Bila jumpa orang, tengok mata bertemu mata, maka dia suka menyebut lafaz salam, kerana itu tanda menghubungkan silaturahim. Ini seronok sahabat bila mana pergi pasar dapat jumpa ramai orang. Jadi tuan-tuan, perkara salam ini adalah perkara yang kita kena pastikan senantiasa kita lembutkan lidah kita untuk memberi salam, bukan saja kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang kita tak kenal pun kita kena memberi salam. Di antara kelebihan memberi salam pada tuan-tuan, Nabi sebut dalam sebuah hadis yang cukup popular, wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Yang mana Nabi SAW sebut, sesungguhnya, demi sesungguhnya diriku berada di tangannya, yang ini berada pada kekuasaan Allah, tak akan masuk ke dalam syurga sehinggalah kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sehingga mana kamu berkasih sayang. Hendakkah kamu tahu apakah pekerjaan yang boleh kamu buat sehingga boleh menimbulkan perasaan kasih sayang? Maka kata Nabi, afshus salam bainahum, iaitulah memberi salam di antara kalian. Ini kekuatan salam. Bila kita sebut salam, dengan salam kita boleh memunculkan, menzahirkan rasa kasih sayang. Bila mana kita ada kasih sayang, maka kita akan beriman. Bila mana kita beriman, akhir sekali kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu besar ganjaran pahala bila mana kita memberi salam. Daripada sekecil-kecil amalan, daripada benda yang kita nampak kecil, dengan bagi salam, Allah Taala campakkan kita ke dalam syurga Allah Taala. Hebat bagi salam ni tuan-tuan, dia boleh menghubungkan silaturahim. Dalam sebuah hadis Nabi yang lain tuan-tuan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara adab kita memberi salam. Sebab itu Islam mengajarkan adab. Mana-mana perkara, Islam antara agama yang syumul, bukan antara satu-satunya agama yang syumul, yang menceritakan serba-serbi tentang kehidupan.
Bila mana tentang adab memberi salam, maka Nabi tuan-tuan dah ajarkan kepada kita. Hendaklah yang muda terlebih dahulu memberi salam kepada yang tua. Bila mana bertembungnya antara muda dan yang tua, satu per satu, head to head, siapa yang perlu memberi salam, maka Nabi ajar yang muda memberi salam terlebih dahulu kepada yang tua. Tu adab kita memberi salam. Bahkan itu tanda kita hormat orang tua. Bukannya yang tua memberi salam kepada yang muda. Tapi salah ke? Tak salah. Cuma dari sudut adabnya, yang muda beri salam kepada yang tua. Yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Jadi yang mana berjalan nampak ramai-ramai duduk, maka yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Bukan yang duduk memberi salam kepada yang berjalan. Kemudian yang sedikit memberi salam yang banyak. Kalau kita seorang jumpa satu kumpulan ramai-ramai, maka yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Saya mengajak, maka awal-awal saya memberi salam. Saya bagi salam kepada tuan-tuan, bukan tuan-tuan bagi salam kat saya. Kalau tuan-tuan bagi salam kat saya, ramailah kawan ni salam, saya nak jawab seorang-seorang, waalaikumsalam. Jadi orang yang sikit memberi salam kepada yang ramai. Jadi bila semua yang mendengarkan salam, cukup takat orang yang mendengarkan salam tersebut untuk kita sampaikan salam. Kemudian dalam riwayat yang lain mengatakan yang berkenderaan memberi salam kepada yang berjalan. Yang naik motor bagi salam kepada yang sedang berjalan. Yang naik motor memberi salam kepada yang sedang duduk. Yang naik motor memberi salam kepada orang yang duduk tengah, duduk seorang-seorang diri ataupun duduk saja-saja, maka yang naik motor tu bagi salam. Tapi kalau orang yang duduk memberi salam kepada yang naik motor, boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Cuma adabnya yang naik motor lah terlebih dahulu memberi salam kepada yang sedang berjalan. Takut-takut yang berjalan bagi salam, Assalamualaikum. Kau nak cari siapa dia? Lain kali belagar tiang elektrik tuan-tuan. Pasal duk cari siapa dia yang bagi salam kat aku. Jadi tuan-tuan, itu adab dalam Islam bila mana kita ceritakan tentang siapa yang perlu memberi salam kepada seseorang. Dan bila sebut tentang salam juga terbahagi beberapa hukum tuan-tuan. Seperti mana kita sedia maklum bahawa bila mana orang yang memberi salam itu hukumnya adalah sunat. Beri salam hukumnya sunat dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi bila mana kita bagi salam, orang yang memberi salam itu hukumnya sunat, menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi bila mana kita mendengar salam seseorang, janganlah kita ego diri kita sehingga kita tidak menjawab salam tersebut. Maka jawab itu adalah wajib. Bagus orang yang memberi salam kerana memberikan pahala kepada orang yang menjawab. Baik, itu yang pertama yang kita sebutkan tentang perihal bagaimana di akhir zaman orang tidak lagi memberi salam kepada orang yang dia tidak kenal. Tuan-tuan, kita dah belajar hadis ini. Mudah-mudahan lepas ni jumpa orang siapa saja, kenal ataupun tidak, berilah salam kepada semua orang. Yang kedua, perniagaan akan maju pesat sehingga wanita membantu suaminya bekerja. Baik tuan-tuan, kita tengok keterangan sikit. Di akhir zaman, orang hanya akan memberi salam kepada sahabat yang telah ia kenali saja, bukan seperti yang dikehendaki dalam agama. Supaya kita mengucapkan salam kepada semua orang Islam, sama ada yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Keadaan ini menunjukkan bahawa hubungan kemesraan di kalangan kaum muslimin adalah semakin berkurangan. Ni kita dah kupas tadi panjang lebar. Kata pengarang, begitu pula cara hidup di akhir zaman mendorong wanita untuk bekerja di luar rumah, terutama dalam bidang perniagaan, kerana wanita dapat dijadikan daya penarik pelanggan. Wanita juga bekerja di luar rumah untuk menambah pendapatan bagi memenuhi tuntutan biayai kehidupan yang semakin tinggi, sehingga gaji suami tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan seluruh keluarga. Maka rentetan daripada apa yang berlaku di akhir zaman ini, kita lihat bahawa ekonomi berkembang pesat, sehingga di akhir zaman ini orang ataupun si suami tidak mampu untuk bekerja seorang diri. Berlaku tak berlaku tuan-tuan? Berlaku. Dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil, bukan saja dalam negara, bahkan di luar negara, yang menyebabkan tekanan kehidupan, sehingga pasangan suami isteri berbincang, lah ni sayang nak bekerja ataupun tidak. Kalau abang kerja seorang memang tak dan, maka bini pun kerja tuan-tuan. Hal ini adalah hal yang kita lihat bahawa memang berlaku zaman dah.
Zaman di mana kedua-duanya kena kerja. Kalau tak kerja, maka boleh menyebabkan fakir ataupun boleh menyebabkan miskin. Maka sebab tekanan ekonomi yang jadi pada akhir-akhir zaman ini menyebabkan kedua-duanya bekerja. Soalan, adakah salah isteri bekerja? Tak salah tuan-tuan. Dalam hukum Islam tidak salah isteri bekerja. Bahkan harus, bahkan bagus sekiranya isteri bekerja dapat membantu si suami dalam mencari pendapatan. Bagus. Bukan perkara yang tidak elok, perkara yang bagus. Cuma yang tak bagusnya apabila jadi perkara-perkara yang melanggar hukum syarak. Apa di antaranya melanggar hukum syarak? Bila mana isteri bekerja, dia itu sebagai aset untuk menarik pelanggan. Ini masalah. Dia buka kedai makan, si suami sebelum ni dia pergi seorang je, kedai tak laku. Tapi bila mana dia bawa bini dia suruh bini dia pakai kebaya. Contoh, terbelah sana, terbelah sini. Hari ni merah, besok warna pink, lepas tu warna putih pula. Dia suruh pakai bini dia dengan pakaian tersebut. Selang seminggu lepas tu rupa-rupanya laku. Orang pakai ramai-ramai, dia pula jaga kisah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, inilah yang diharamkan syarak. Dengan tidak menutup auratnya, dengan pakaian ketatnya, dengan seronok memperaga isterinya. Inilah lelaki yang dayus, suami yang dayus, yang tidak akan hidup bau syurga Allah Ta'ala. Yang mana orang Islam akan dapat bau, orang beriman akan dapat bau haruman kasturi. 500 ton perjalanan dah bau dah wangian syurga Allah Ta'ala. 500 ton lagi perjalanan. Tapi orang yang beriman yang nak masuk dalam syurga dah dapat bau betapa wanginya wangian syurga Allah Ta'ala. Tapi orang yang dayus, lelaki yang dayus, suami yang dayus, tidak akan sekali-kali dapat bau haruman kasturi tersebut tuan-tuan. Ini bahayanya lelaki yang dayus. Dayus ini maknanya apa? Bukan sekadar bagi suami isterinya berzina, tidak. Bahkan memperagakan isterinya kepada khalayak ramai, itu juga dayus. Memperagakan aurat isterinya kepada orang yang tidak sepatutnya dilihat, kerana dosa isteri itu terletak kepada si suami yang tidak pernah menegur dan sebagainya, maka itu juga suami yang dayus. Bahkan lebih dayus bila mana dia seronok tunjuk pula aset-aset isterinya kepada orang ramai. Ini masalah dunia akhir zaman ini tuan-tuan. Ada tak ada berlaku? Ada dah tuan-tuan. Berlambak. Dijadikan isteri sebagai aset melabur, dijadikan isteri sebagai punca pendapatan, dijadikan isteri sebagai tempat untuk meraih keuntungan. Dan lebih menjijikkan tuan-tuan lah ni, kadang-kadang bila saya buka YouTube, ada satu promosi ubat kuat. Tuan-tuan, ubat kuat. Yang mana ubat kuat itu perbualan suami dan isteri. Tuan-tuan mungkin juga pernah jumpa. Tuan-tuan, tapi saya kerap jumpa. Pasal apa kerap jumpa? Pasal pernah sekali tu dengar sampai habis. Dia bila kita dengar sampai habis memang jam tuan-tuan. Dia akan suggest banyak-banyak lagi. Saja nak tengok produk tersebut. Bukan nak beli tuan-tuan. Bukan cerita nak beli, tapi jijik jugalah. Bagaimana perbualan suami isteri, yang mana isterinya katakan kepada lelaki dia, suami saya ini seorang yang lemah lah, berapa kali lepas tu tak dasar. Saya tak puas. Dia sebut tuan-tuan. Di dalam promosi tersebut dengan raut wajahnya, dengan wajahnya yang gairah dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Ini realiti yang berlaku di akhir zaman. Bagaimana tak ada lagi perasaan malu tuan-tuan. Kalau kita malu nak mampus tuan-tuan, tengok-tengok Ustaz Syahrir tu dia. Dia kata produk-produk macam tu, Allahu Akbar. Segan tuan-tuan, kita segan. Yang laki ni pun segan. Ini perempuan, dia boleh sebut kata dia tak puas lah, sampai kata nak bercerai lah, sampai kata kalau boleh apa guna berkahwin kalau tak puas. Allahu Akbar. Tak ada lagi perasaan malu. Inilah yang dinamakan dalam hadis pada malam ini, perempuan memperagakan jualannya untuk mengaut keuntungan duniawi. Na'udzubillahi min zalik tuan-tuan. Allahu Akbar. Kemudian di saat isteri bebas keluar rumah dengan alasan bekerja dan dia juga banyak memiliki wang yang menjadikannya bebas untuk membeli apa sahaja yang dikehendakinya tanpa pengetahuan suami, maka dikala inilah sering terjadi kerenggangan hubungan kekeluargaan kerana si isteri tidak lagi sepenuhnya taat kepada suami, disebabkan dia juga mesti menghadiri majlis-majlis rasmi dan program-program lain yang kadang-kadang diadakan pada waktu malam. Sementara anak-anak pula hanya diserahkan kepada pembantu rumah saja untuk menjaga mereka.
Maka dalam keadaan ini anak-anak menjadi mangsa kehilangan kasih sayang ibu bapa, di mana keadaan ini boleh menghambat perkembangan keluarga yang sihat jasmani dan rohani. Inilah kesannya tuan-tuan antara faktor bila mana kedua-dua suami isteri bekerja. Siang bekerja, kalau office hour kita kata boleh tahan lagi lah tuan-tuan, 8 sampai pukul 5 adalah masa malam bersama dengan anak-anak dan juga isteri. Ada orang tuan-tuan, pasangan suami isteri, dia bekerja daripada pagi, balik malam tak tentu. Ada kalau pukul 11 baru balik, ada kalau pukul 12 baru balik. Yang suami macam tu, yang isteri jadi macam tu. Yang anak ni tuan-tuan, kadang-kadang sampai tak sempat jumpa mak bapak. Yang sempat gerak subuh, hantar pergi rumah, pembantu rumah. Pergi hantar tempat pengasuh. Celik-celik besok pagi, hantar rumah pengasuh. Celik-celik besok pagi, hantar pergi rumah pengasuh. Bahkan kalau ingat satu Ahad bolehlah bersama dengan mak bapak. Satu Ahad pun mak bapak kerja sampai tak ada masa luang untuk keluarga. Inilah kesannya tuan-tuan, bila mana tak adanya masa, anak-anak tidak diasuh, anak-anak tidak diberi kasih sayang yang sepenuhnya oleh kedua ibu bapa. Itu satu hal. Hal yang kedua, apabila di akhir zaman ini juga kita lihat bila mana adanya isteri bekerja. Bila mana bekerja sehingga mereka ini tidak ada batasan, yang mana mereka ini memegang title sebagai seorang isteri. Benda ni dulu tuan-tuan, saya duk ingat benda biasa. Saya duk ingat kadang-kadang benda ni mungkin realitinya berlaku bukan dalam lingkungan benda yang saya kenal lah. Tapi mengejutkan bila mai 2023 ni, rupa-rupanya realiti kehidupan ada yang Allah tunjuk depan mata saya sendiri. Yang mana title sebagai seorang isteri dan satu orang lagi dia title sebagai seorang suami. Sehingga tahap tuan-tuan, mereka ini berzina. Mereka ini berzina. Na'udzubillahi min zalik. Bukan di pejabat zakat lah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat pejabat zakat lah. Tapi saya kenal dua-dua orang ni. Saya kenal yang perempuan. Saya kenal dua-dua orang. Perempuan dengan lelaki. Cuma lelaki ni tak berapa rapat lah. Perempuan ni kenal rapat. Orang cerita. Bila cerita tu tuan-tuan, duk ingat tak percayalah. Last kali rupanya dia luahkan kat saya pula. Rupanya benda tu realiti sebenar. Isu dia luah pasal dia tanya status adakah jatuh talak dan juga perlu ataupun tidak. Dia mengaku kepada suami dia bahawa dia pernah berzina dengan orang yang tempat kerja dia tuan-tuan. Kita dengar tuan-tuan dia cerita tu meremang bulu roma ni. Allahu Akbar, hanya Allah saja yang tahu meremang dia macam mana. Pasal tak terjangka perkara itu boleh berlaku. Allahu Akbar. Kita tanya dia macam mana boleh start bermula. Kita pun nak tahu juga explore tuan-tuan. Dia kata bermula macam mana? Mula-mula awal keluar makan dia. Keluar makan dua orang, suami orang, isteri orang. Dua-dua dah ada pasangan masing-masing. Isteri orang, suami orang. Maka yang asalnya hanya keluar makan sekali, atas dasar Islam kata tak ada masalah. Pasal ramai orang. Oh pandai tuan-tuan, main hukum macam tu ya. Dia kata pasal ramai, kami makan bukan makan berdua, makan di tempat makan ramai. Awal-awal makan sekali. Bila lama kelamaan berkongsi hal rumah tangga, isteri dia lagu ni, yang kawan ni pula kata suami dia lagu ni. Lama kelamaan tuan-tuan jatuh sampai ke lembah zina. Dan bila tanya berkali-kali berzina, na'udzubillahi min zalik. Kemudian dia rasa bersalah bila hari raya tuan-tuan, dia rasa bersalah. Kemudian dia kata soalan dia perlu mengaku ataupun tidak perbuatan dia itu kepada suami dia. Saya nak kata pun tak berani tuan-tuan. Saya pun rujuk balik dekat pejabat agama, ustaz saya di pejabat agama. Soalan saya, perlu tak perlu dia untuk mengaku kepada suami dia? Tuan-tuan, kalau kita sebagai suami, apa perasaan kita? Dia mengaku ya tuan-tuan, talak dah. Tidak tuan-tuan, gila tak talak, berzina dengan lelaki yang lain, jatuh talak. Kecuali lah tuan-tuan, suami yang betul-betul boleh memaafkan, hebatlah, dikira hebat. Jadi bila sebut perkara bila diajukan soalan tu, itulah jawapan yang saya terima. Dia kata, tengok, lihat mudarat mana lebih besar. Kalau cerita mudarat lebih besar ataupun tidak, ataupun kalau tak cerita mudarat lebih besar ataupun tidak, ambil mudarat yang kecil. Jadi kalau mudarat kecilnya tak ceritalah. Taubat banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha. Janganlah cerita Allah tutup aib dia, maka jangan kita buka aib kita. Jadi tuan-tuan, jadi dia tak buka lah aib dia tuan-tuan. Saya pun tak ceritalah dekat suami dia tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, benda ni berlaku. Saya percaya tuan-tuan, bukan satu tempat, bahkan banyak syarikat yang berlaku hal yang demikian rupa. Sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu saja.
Jadi sebab itulah doa banyak-banyak kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkanlah banyak-banyak keluarga kita ini daripada lembah penzinaan, na'udzubillahi min zalik. Allahu akbar tuan-tuan. Bila kita tanya hantar tak hukum dosa zina ni besar mana, dia kata tahu kena sebat. Ayalah sebat, kata banyaklah hang sebat. Kalau takat sebat tu orang yang tak berkahwin, ni masalahnya hang berkahwin, rejam sampai mati tau kalau ada hudud. Kita cerita tuan-tuan, rejam sampai mati. Rejam sampai mati ya. Rejam sampai mati pasal hang dah berkahwin. Tu nak kata besarnya dosa zina, nak kata kesan besarnya dosa zina yang Allah Taala azabkan kepada orang-orang yang berzina. Nauzubillah min zalik. Ini di antara kesan tuan-tuan juga, bila mana si isteri bekerja, maka mereka ini terbatas, mereka ini di luar batasan. Maksud kata mereka ini sewenang-wenangnya boleh berkawan dengan sesiapa saja yang tanpa batasan. Kadang-kadang duk tepuk hang aku pun ada juga, gelak ketawa, menyanyi tak tentu pasal, sedangkan suara itu aurat. Yang paling banyak duk gesek-gesek pasal apa? Tak bersentuhan. Kita pakai pakaian, na'udzubillah, melawak kadang-kadang tak kena gaya. Benda inilah yang ditakutkan dalam hukum hakam kita, yang mana akhir zaman akan terjadinya wanita-wanita yang sedemikian rupa. Baik. Kemudian yang ketiga apa dia? Yang ketiga, ramai orang memutuskan silaturahim. Kata Nabi, mai akhir zaman ni orang putih sahabat, orang putih hubungan kekeluargaan, gaduh adik-beradik pasal harta. Gaduh adik-beradik pasal harta pusaka. Gaduh adik-beradik pasal wasiat. Gaduh adik-beradik pasal mak letakkan hibah yang tak adil dan sebagainya. Gaduh. Maka inilah di akhir zaman. Yang keempat, banyaknya saksi palsu. Dan orang sering menyembunyikan kesaksian yang benar. Mai akhir zaman saksi pula ramai yang saksi palsu. Saksi juga bukan saksi kita akad nikah semata-mata. Saksi ni luas tuan-tuan. Saksi dia boleh jadi saksi jual beli, dia boleh jadi saksi pada wasiat, dia boleh jadi saksi pada menetapkan waktu solat, saksi kepada menetapkan bila raya. Saksi ni luas, banyak perkara yang melibatkan saksi. Tapi yang kita seringkali lihat bahawa saksi yang paling banyak dalam pemalsuan adalah saksi yang melibatkan kes-kes di mahkamah tuan-tuan. Banyak. Termasuklah saksi-saksi wasiat. Wasiat pun berlambak. Yang pak ni tuan-tuan wasiat dah siap buat lagi lantik seorang konsultan ke apa ke. Dia kata bila aku meninggal, aku nak 1/3 harta aku bagi kepada anak yatim. Time dia sebut tu tuan-tuan, anak-anak semua ada. Bila mana dia meninggal dunia, yang anak-anak ni nak bolot semua harta. Dia pergi cari balik saksi tu, dia kata apa? Dia kata ni hang mengaku kata kami nak berak sama rata. Maksud kata si mati tidak pernah mewasiatkan bahawa harta yang dia miliki itu 1/3 bagi kepada anak yatim. Boleh tak boleh hang mengaku macam tu? Kalau hang mengaku macam tu, 500,000 kan bagi hang. Yang saksi ni tuan-tuan dengar 500,000 pejam mata tu tak apalah. Janji aku dapat 500,000. Dia mengaku kata dia tak pernah mewasiatkan apa-apa, melainkan dia wasiat bagi semua kepada anak-anaknya sama rata. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Berlaku tak berlaku, berlambak berlaku. Di mahkamah berlaku tak berlaku banyak penyaksian palsu, berlambak tuan-tuan. Termasuklah sahabat saya, dia kemalangan tahun lepas. Hampir kes ni setahun lebih dah. Dia aksiden tuan-tuan, patah kaki ni serupa macam OKU. Sampai sekarang tak dapat insurans lagi, tak boleh cover. Pasal duk lagi lawan kes mahkamah tak habis-habis. Yang salah tuan-tuan memang terang-terang kawan tu langgar lampu syarat. Cuma time tu tak ada dashcam, tak ada orang bawa dashcam, dan tak ada pula rakaman di jalan raya. Jadi hanya berharap kepada penyaksian. Yang kawan ni tuan-tuan, baguslah ada satu orang pakcik belakang dia, maka dia nampak semua benda. Jadi dia lah duk turun mahkamah jugalah bantu sahabat saya ni tuan-tuan. Mengaku kata memang nampak kawan ni langgar lampu syarat. Sedangkan time tu kita dah lampu hijau, elok kita jalan, dia mai terus langgar kita. Jadi ada saksi benar yang melihat perkara tersebut. Tapi nak cerita kata yang langgar ni pula tuan-tuan, dia pun ada saksi. Saksi yang memang pada dasarnya bukan ada pun pada tempat kejadian. Mana hala dia pergi ambil tuan-tuan, tapi nak lawan punya pasal, dia ambil saksi satu orang yang tak kenal. Dah tak kenal tak apalah, lawan mahkamah siapa nak betul. Yang nak jadi cerita lagi tuan-tuan, sampai tahap saksi kepada kawan saya ni diugut, diperas ugut.
Kata lepas ni hang jangan pergi mahkamah. Kalau hang pergi mahkamah, sekian, diperas ugut pula tuan-tuan. Punya dasar nak menang kepada kes mahkamah semata-mata. Dia cerita, kata aku ni kena ugut ni, kalau aku kan tak mau dah. Pada aku nak selamat, pada aku nak bagi keterangan, biar aku selamatkan diriku. Sampai tahap dia pun nak tarik diri, tak mau jadi saksi dah. Punya nak cerita kata kes mahkamah begitu. Inilah bila kita baca hadis tuan-tuan, Allahu Akbar. Orang boleh gelap mata dengan duit dan sebagainya. Naya kawan tu tuan-tuan, kawan saya tu naya, sampai sekarang tak dapat lagi duit insurans. Duk lawan kat mahkamah sampai kira jalan pun tuan-tuan, supaya jalan macam orang kata orang KU lah tuan-tuan, pasal dia kena teruk sungguh, patah kaki dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah dalam Islam penyaksian yang palsu itu sangat-sangat ditegah, sehingga dalam kitab Kabair mengatakan bahawa ia sebahagian daripada dosa-dosa yang besar. Dan akhir sekali tuan-tuan, yang keenam apa dia? Wa zuhurul qalam. Yang keenam adalah akan ada banyaknya kemudahan alat tulis. Apa makna dia? Kita tengok keterangan yang diberikan oleh almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Begitu juga di akhir zaman akan ada alat-alat tulis yang canggih dan bahan percetakan dan media massa termasuk komputer, internet dan lain-lainnya. Alat-alat ini sememangnya digunakan untuk mengangkat martabat manusia. Namun apa yang berlaku sekarang ini ialah sebaliknya. Segala alat-alat yang canggih itu digunakan untuk penipuan dan memutarbalikkan kenyataan dan mencemarkan martabat insan itu sendiri. Di akhir zaman, walaupun Nabi sebut tentang qalam. Qalam ni apa dia? Qalam ni pen. Tuan-tuan, qalam ni pen. Bila pen, zaman dulu bila tulis pen, maka boleh jatuhkan seseorang. Pen lah. Zaman lah tidak semestinya qalam yang dimaksudkan oleh Nabi ni tuan-tuan dengan qalam pen secara zahir. Apa yang kita type itulah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah di akhir zaman akan terzahirnya qalam-qalam. Akan nampak pelbagai jenis tulisan. Yang mana tulisan itu boleh jadi fitnah kepada masyarakat. Lah ni orang nak fitnah seseorang senang tak senang tuan-tuan? Senang, mudah. Hanya type, kenal pun tak, siapa pun tak, pemilik blogger siapa, pemilik media sosial siapa dia, pemilik akaun TikTok siapa, tak kenal. Tapi dengan ayat-ayat dia itu boleh menjatuhkan satu orang. Dia rasa tak suka dekat satu orang, dia buat satu fitnah, orang percaya, orang share, orang like, maka dia jatuh, terjunam di muka bumi Allah Ta'ala. Ni nak kata qalam di akhir zaman. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pesan untuk diri saya dan juga kita semua. Bila mana kita nak tulis apa-apa penulisan, fikirlah bahawa tulisan kita itu benar ataupun tidak. Kita nak share satu-satu tulisan, maka kita share lah dengan share perkara yang benar. Takut-takut kita share perkara yang berbau fitnah, maka saham itu juga akan termasuk ke dalam saham kita. Na'udzubillahi min zalik. Maka di akhir zaman tiada batasan, tiada sempadan. Maka berhati-hatilah dengan kemudahan, dengan teknologi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Maka akhir kalam ataupun konklusi daripada hadis yang ke-41, jelaslah kepada kita bahawa kiamat itu sebenarnya dekat dengan kita. Kerana keenam perkara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah 1400 tahun yang lalu telah berlaku pada zaman kita, tak tergugur walaupun satu perkara. Betul tak tuan-tuan? Siapa rasa ada satu benda yang belum terjadi? 6 semua dah terjadi. 6 dah jadi, bukan takat kita tak nampak. 6 berlaku depan mata kepala kita sendiri tuan-tuan. Bagaimana Allah Ta'ala tunjuk satu persatu tanda-tanda akhir zaman. Allahu Akbar. Mudah-mudah Allah Ta'ala pelihara kita daripada fitnah akhir zaman, dan terutamanya fitnah Masihud Dajjal yang takut-takut dengan keimanan kita yang nipis, dengan akidah kita yang tidak tebal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala peliharalah kita daripada Masihud Dajjal. Biarlah jangan main pada zaman kita, tapi kalau Allah hadirkan juga pada zaman kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada fitnah Masihud Dajjal. Tuan-tuan, ayak tak ada pun cukup lah. Kena 3 hari tak ada ayak tuan-tuan, maki dah. Siapa nak kena maki, PBA kena maki tuan-tuan. Kesian lepas 3 hari ayak tak ada, pergi dah jam kita. Bayangkan kalau ayak tak ada berbulan-bulan lamanya. Time tu duduk fikir lah, betul dah, patutlah ramai orang ikut Dajjal. Dajjal offer ayak pun cukup lah. Kena ayak tak ada jam, bila offer ayak saja, maka ramailah orang akan ikut Masihud Dajjal.
Tak ayak, dia offer tiket Coldplay. Tu pun ramai orang mau pergi tuan-tuan. Coldplay berapa mahal, beribu-ribu kami sanggup beli, tak ada masalah. Siapa rasa iman dia tak kuat, tak payah pergi. Amboi, senang cakap. Ni pun masalah orang Islam kita. Yang Islam boleh lagi sokong tu lagi heran lah tuan-tuan. Heran lagi pelik. Sepatutnya orang Islam lah jangan pergi kerana ia melibatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Takut tuan-tuan di akhir zaman ni. Sepatutnya kita mengaji lagi banyak, kerana ilmu yang sepatutnya kita mengaji tu sebenarnya kita ramai lagi, banyak lagi ilmu yang kita tidak mengetahui. Macam baru ni tuan-tuan, satu orang soalan tanya saya pada hari raya pertama, lah penutup tuan-tuan, kitab kita dah habis mengaji. Orang tanya tentang hukum masbuk dalam solat sunat hari raya. Bagaimana kalau kita masbuk ketika mana solat sunat hari raya? Dia mai tuan-tuan pukul 8. Dia duk ingat orang semayang pukul 8.30. Jadi dia kata, Ustaz, bila saya mai pukul 8, orang dah angkat takbir, orang dah mula nak semayang. Jadi bila mana saya duk ambil wuduk semua, maka imam dah baca Fatihah. Saya masuk bersama dengan imam ketika mana imam dah baca suratul Fatihah. Soalan dia, bila mana kita angkat takbir bersama dengan imam solat sunat hari raya, takbir pertama, rakaat pertama dia ada 7 kali takbir, betul tak? 7 kali takbir. Jadi soalan dia, Ustaz, saya kena angkat 7 kali takbir ataupun tidak? Soalan dia. Tuan-tuan, tak jadi tang kita tak apa. Kena satu hari jadi tang kita, tentu bertekbir fikir. Orang angkat takbir niat, dia angkat takbir fikir muka saya. Apa Ustaz Syari kata dulu tentu baru dulu terfikir apa hukum dia. Aku nak angkat 7 ke aku terus bersama dengan imam? Dengar baik-baik. Jadi tuan-tuan, bila kes itu berlaku, kita kena faham dulu apa itu rukun, apa itu sunat. Sebab tu pentingnya ilmu fardu ain. Bila kita tahu kata itu melibatkan rukun, maka apa yang rukun itu wajib kita buat. Tapi kalau dia tidak melibatkan rukun, maka ada perbahasan dia, perlu kena sujud sahwi ataupun tidak. Jadi dalam bab takbir ni tuan-tuan, dia adalah sunat hayat ataupun sunat hayah. Bila sunat tuan-tuan, angkat 7 kali takbir. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dalam jumhur ulama muktamad mazhab Syafi'i, tidak perlu kita angkat 7 kali takbir bersama dengan imam. Boleh faham? Kes tadi. Masuk kata kalau imam dah baca suratul Fatihah, bila kita masuk bersama dengan imam, terus sama dengan imam. Tak perlulah kita sorang-sorang diri kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak perlu. Masuk kata terus bersama dengan imam, sembahyang terus bersama dengan imam, baca Fatihah. Jadi imam baca habis Fatihah, kita kemudian barulah baca Fatihah. Macam kita sembahyang biasalah. Bagaimana pula kalau imam dah 3 kali takbir, kita baru sekali? Imam kali ketiga, imam dah habis 7, kita baru 5. Adakah kita perlu angkat lagi 2 bagi melengkapkan 7? Maka jawapannya tidak perlu kita angkat lagi 2 untuk melengkapkan 7. Cukup sekadar 5. Tapi kalau kita angkat juga lagi 2, batal tak batal semayang? Maka tak batal solat kita. Tak batal. Cuma tidaklah mengikuti dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, maksud kata tidak menuruti dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Cuma dia lebih kepada mazhab Maliki. Tuan-tuan, dia lebih kepada mazhab Maliki, melengkapkan lagi 7, melengkapkan lagi 2 bagi mencukupkan 7 kali takbir. Bagaimana pula kalau kita berada pada rakaat kedua? Contoh kita bersama dengan imam rakaat kedua. Imam bagi salam, kita kena tambah lagi 1 rakaat. Bangun tambah lagi 1 rakaat. Time tu bila mana kita duduk seorang diri, angkat 5 kali takbir. Angkat 5 kali takbir, habis 5 kali takbir, buat macam biasa sampai kita bagi salam, komplit, sempurna kita punya solat hari raya. Boleh faham tuan-tuan? Alhamdulillah. Itu jawablah persoalan yang kita sebutkan tadi. Dia kata alhamdulillah. Sebab alhamdulillah pasal saya angkat takbir tapi tak sah. Saya tetap sah, tak apalah, selamatlah. Cuma tak menepati sunnah ataupun tidak menepati dalam mazhab Syafi'i. Boleh tuan-tuan? Benda solat, kadang-kadang solat setahun 2 kali, kena jadi sekali, jam kepala otak kita tuan-tuan. Jam jugalah nak fikir hukum ni, sama ada nak angkat ataupun tidak. Pasal orang duk sembahyang raya angkat, tiba-tiba tak angkat, sah tak sah? Maka dia akan jadi persoalan ketika mana terjadi pada diri kita. Sebab itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tak semua orang tahu benda yang simple. Tak semua orang kita boleh yakin bahawa orang tahu benda yang simple. Kadang-kadang benda tu kita belajar.
Cuma kita belajar zaman kecil-kecil dulu. Mai tua-tua ni tuan-tuan tak pernah jadi kat kita, tiba-tiba terjadi, baru kita terfikir balik. Benda yang kadang-kadang dah lama kita lupa. Tu manusia, al-insan, manusia ni rajin lupa. Sebab tu dah kena senantiasa ulang dan ulang. Sebab tu Ustaz Firdaus Firabib tuan-tuan dia share cara nak ambil wuduk dengan cara spray. Dalam video dia baru-baru ni tuan-tuan, dia ada di Masjid Quba ketika tu. Orang tanya dia spray tu Ustaz buat apa? Dia kata spray tu untuk ambil wuduk. Orang tanya dia boleh tak ajak cara nak ambil wuduk dengan spray macam mana? Kami tak pernah buat. Jadi dia pun ajak tuan-tuan cara spray ambil wuduk. Dia pun spray kan. Pernah saya sebut dulu pakai apa? Botol ayak kan. Pastikan bila kita nak pakai dengan ayak yang kuantiti sikit, biar dia mengalir, dan juga bila kita dah basuh ni ada titisan-titisan tu tanda basuh muka. Tu baru istilah basuh muka. Jadi sama kalau keadaan kita spray ni biar mengalir dulu. Bila dia mengalir dulu, spray biar banyak tak apa. Spray biar banyak, jangan spray sekali ya. Spray biar banyak sampai dia mengalir, baru kita sapu. Jadi bila kita sapu ni tuan-tuan, bila dengan kuantiti yang kita rasa banyak, lepas kita sapu dia akan ada titik tisan. Tu makna kata sempurna basuhan muka kita. Kemudian basuh tangan. Dia basuh muka sekali, basuh tangan sekali, basuh tangan kiri sekali, kepala sekali, sapu kepala sekali. Kemudian basuh kaki sekali, kanan dan kiri. Saya buka komen. Bila buka komen tu tuan-tuan, orang tanya Ustaz, sah ke ambil wuduk takat sekali ya? Ni soalan menarik tuan-tuan. Sah ke ambil wuduk takat sekali ya? Kita, tuan-tuan, kita. Bagi kita apa soalan tu? Apa soalan ni pun nak tanya? Takkan tak tahu kot. Tu bagi kita lah. Pasal kita tahu bahawa yang 3 kali berturut-turut itu sunat. Maka adalah orang jawab. Orang jawab apa? Orang jawab kata yang sekali tu wajib. Yang 3 kali berturut-turut tu adalah perbuatan sunat. Buka pula komen bawah dia tu, orang kata, baru tahu. Tuan-tuan, tadi orang tanya, orang jawab, yang bawah pula orang lain. Punya ramai bawah tu kata apa tuan-tuan? Baru tahu. Alhamdulillah ilmu baru. Ramai lagi rupanya tuan-tuan, masih lagi ada yang tak tahu tentang benda basic ni. Walaupun kita sebut kata wuduk ni benda tiap-tiap hari kita buat, tapi ada lagi yang tak tahu kadang-kadang soalan-soalan yang remeh. Penting tak penting kita tahu benda tu? Penting. Pasal bila kita tahu benda tu, dia akan terjadinya hukum. Bila jadinya hukum, kita tahu yang mana dinamakan ayat mustakmal. Contoh kalau kita ambil wuduk, basuhan pertama itu mustakmal pada benda yang rukun. Maka kalau kita basuh muka, ayat basuhan pertama kita yang menitis itu, dia jadi ayat mustakmal. Dalam mazhab Syafi'i, mustakmal itu suci tetapi tidak menyucikan. Maksud kata bila kita basuh ni pitadah ayat tu, kemudian kita nak ambil wuduk pula ayat tu, sah tak sah? Tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal dia mustakmal, tidak menyucikan. Berbeza kalau kita buat basuhan kedua. Kita basuh kali yang kedua, kita pitadah. Basuhan kali ketiga, kita pitadah. Boleh tak boleh guna ayat tu? Boleh. Pasal apa boleh? Pasal dia bukan mustakmal. Tu pentingnya kita tahu bahawa bila mana dia melibatkan rukun, bila melibatkan perkara wajib dan perkara sunat, maka dia akan jadi pecahan-pecahan yang sedemikian rupa. Tuan-tuan, kadang-kadang ilmu ni kita jangan pandang remeh. Kadang-kadang remeh tu tuan-tuan, benda tu sepatutnya kadang-kadang kita kena ulang balik, barulah kita ingat senantiasa. Tambah-tambah benda yang kadang-kadang kita buat, kadang-kadang jangka masa dia panjang, baru kita buat semula, dia mudah untuk kita lupa. Mengaji lah tuan-tuan. Mengaji jangan berhenti sampai mati kita mengaji, kerana ilmu Allah Ta'ala itu sangat luas. Dan saya sendiri pun tuan-tuan yang duk mengajak masjid ni pun sampai ke hari ni duk mengaji kitab fiqh tak habis-habis lagi tuan-tuan. Kitab Matlaq Badarain duk belajar lagi, duk mengaji balik. Bukan ni, duk mengaji balik daripada awal balik. Bab Taharah duk mengaji balik daripada awal. Kitab-kitab Buryatul Tulab sebagai rujukan, duk kaji balik, duk baca balik. Pasal benda tu kadang-kadang kita dah belajar dulu, tapi mai sekarang kita lupa benda-benda yang basic. Rukun, benda-benda rukun, perkara-perkara sunat dalam solat, benda apa dia sunat yang ni, apa sunat yang ni, benda tu kena ulang dan ulang.
Sebab itulah mengaji, jangan berhenti, mengajilah sampai mati insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita futuhal arifin, iaitulah Allah bukakan pintu-pintu pengetahuan kepada diri kita agar kita menjadi orang yang ada ilmu untuk melaksanakan amal kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah tuan-tuan. Itu saja pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada diri saya dan juga kita semua. Yang baik datang daripada Allah, yang salah dan silap itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ampun maaf dipinta, anda kasar bahasa tersasul bicara. Mudah-mudahan pertemuan kita dilimpahi keberkatan, kerahmatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.